أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita meneruskan lagi bacaan kitab Fiqhul Munhaji Mazhab Syafi'i, muka surat 676. Nombor 3 atas. Kita masih lagi dalam hikmah Allah Ta'ala mensyariatkan adanya perkahwinan. Di antara hikmahnya ialah ketiga, ya, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Ya, asalnya lah kira ya. Di mana firman Allah, perkawinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman diri. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ya, firman Allah dalam surah Ar-Rum. Allah madah perkahwinan secara syar'i, syaratnya mengikut lunas Islam lah, nikah. Bukan kerana selain daripada Allah. Kita nikah kerana Allah. Mengikut secara syar'i. Menikah kerana material, ayat lain. Yang akan ada hikmah tu. Menikah secara hanya mengejar pangkat seorang lelaki misalnya. Kenanya pangkat besar, aku suka dengannya, aku nikah. Ayat bukan syar'i. Kerana ia akan ada hikmah. Ia akan berlaku perkelahian, tenang, berkelahi, bercerai-berai. Kaya anak dididik tu sebagainya. Ia jadi ujungnya. Kerana Allah sikit. Tapi dalam ayat tu Allah madah, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa Dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Ya, pertama. Apabila nikah adalah dengan cara syar'i, cara yang kerana Allah Ta'ala yang nikah, ya, maka kata Allah, nyajamin hidup rumah tangga orang ya akan senang hati dan hidup mesra antara satu sama lain. Perasaan kasih, sayang dan belas kasihan. Walaupun bini dah siap daging misalnya meninggal, kita masih kenang-kenang. Masih rindu dengan kemesraannya, kebaikannya. Ya, hasil daripada nikah yang hikmahnya tadi, tujuan nikah ya adalah kerana syar'i, kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir, kata Allah. Jadi manusia hendaklah berfikir. Kalau menikah ya hendaklah semata-mata kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbanyakkan zuriat. Orang banyak nanya kini tu, apalah pernikahan zaman kini tu, sekejap-sekejap nikah, duduk 3 bulan nikah, duduk 3 tahun nikah, bercerai.
Beranak, seorang anak seorang, seorang anak seorang. Macam dah selebriti kita nak baru yang nikah 2-3 tahun dah bercerai, kayak mangkit duit diberi, mangkit semua. Kenapa? Artinya kau nikah dulu bukan kerana Allah. Kau nikah dulu kerana sesuatu yang selain daripada Allah. Maka timbullah masalah yang banyak kita dengar kini itu. Biar tetangga rumah tangga zaman dulu kita lah. Jauh beza. Dan nenek itu mak bapak kita dulu. Zamannya. Beza. Dengan zaman kita kini itu. Kini itu macam-macam berlaku. Okay. Akhirnya bekas suami mendakwa isteri di mahkamah. Bekas suami bekas isteri mendakwa suami di mahkamah. Madah kedatuk, nusyus lah. Beri duit ayah lah. Beri duit ayah sebutnya. Ada terbaru nak kes. Tak pernah beri duit raya. Sebab bercerai. Artinya nikah kerana duit lah. Ayah masalah. Ada dengar anak kita nak? Ada dengar kita. Lihatlah betapa indahnya bahasa Al-Quran yang kita tangga tadi dalam ayat surah Rum ya. Menggambarkan keperluan manusia kepada perkahwinan serta ketenangan dan kebahagiaan yang lahir daripada perkahwinan tersebut. Perkahwinan semata-mata kerana Allah ingin melepaskan diri kita daripada dosa. Kerana si nikah tu kan macam-macam berlaku. Okay? Melampiaskan nafsu yang kan dosa. Maka demi untuk kerana Allah, takut dengan seksa Allah dan mengikut sunnah Rasulullah. Kerana Nabi madah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mau mengikut sunnah aku, iaitu kahwin, makanya bukan daripada umatku. Dinafikan daripada umat Nabi Muhammad. Sampai jemiah sekali. Makanya perkahwinan ya tadi perlu dilandaskan dengan kerana Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dalam ayat seterusnya kita nangga surah Al-Baqarah, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka isteri-isteri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Seolah-olah macam ya, kotak rapatnya hubungan suami isteri. Sampai Allah merumpamakan dengan suami ya pakaian bagi isteri, isteri ya pakaian bagi suami. Memang ngam benar lah. Adapun masalah mungkin sikit-sikit aja. Masalah biasa. Tapi sampai ke bercerai, berai. Dan memburuk-buruk antara satu sama lain. Yang banyak berlaku. Ayat di atas mengibaratkan suami isteri sebagai pakaian bagi pasangannya kerana masing-masing saling melindungi pasangannya. Suami melindungi isteri, isteri melindungi suami. Suami si suka buka aib isteri, isteri pun si buka aib suami. Disusir dengan orang, dicerita dalam Facebook, dicerita dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam TikTok dan macam-macam. Cerita tentang keburukan, keaiban pasangan masing-masing. Isian anda bahawa pernikahannya bukan kerana Allah. Kenapa? Karena lepasnya bercerainya bermusuh jadi. Padahal dalam Islam bercerai bukannya jadi musuh. Bercerai hanya berpisah saja. Okay? Hubungan persaudaraan sesama Islam masih. Itu biasa kita nanggah orang Melayu kita. Jarang. Yang bercerai ya bagus. Tak bercerai berkelahi. Tak bercerai laki dengan anak bini, bini dengan anak laki.
Anak si boleh ngagak bapak. Bapak si boleh ngagak anak. Mak si boleh ngagak anak. Anak si boleh ngagak mak. Mertua masuk campur. Si boleh. Jangan ngagak cucu. Dia anak pergi bapak depan anak-anak. Apa nikah kedaya? Nikah kedaya adalah bukan nikah kerana Islam. Kerana Allah. Nikah hanya karena mungkin karena awalnya karena nafsu, karena kaca, karena handsome, nafsu. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ialah berlaku perkara tersebut. Oleh itu, keperluan suami kepada isteri dan keperluan isteri kepada suami adalah seperti keperluan masing-masing kepada pakaian. Jadi Allah umpamakan suami sebagai pakaian kepada isteri, isteri sebagai pakaian kepada suami, karenanya saling menutup aib. Pakaian tu kan nutup aib badan kita. Coba gambar kita pergi masjid, saya pakai baju. Saya pakai jubah, saya pakai yabuk baju. Pakai lobib aja. Kan aib kita nampak. Maka pakaian disebut Allah dalam ayat ini tadi, seolah macam suami ya penutup aib isteri, isteri penutup aib suami. Nama manusia adalah aibnya. Tapi kombung kau apa hal? Okay. Perempuan tu yang kau aibkan, perempuan tu yang dengan kau tidur malam hari, malam hari dulu, malam sebelumnya. Kemudian kau aibkannya apa? Kau mengaibkannya seolah kau mengaib diri kau sendiri. Itu sebabnya Allah menyebut bahawa lelaki perempuan itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi wanita. Masing-masing menjaga keaiban. Baik, pakaian diperlukan untuk menutup keaiban tubuh badan dan mengelakkan dari sesuatu yang menyakitkan. Begitulah juga dengan suami dan isteri. Masing-masing akan menjaga kemuliaan. Jangan disebut keburukannya di depan kawan-kawan kah, di depan keluarga kita pun kah. Khususnya mak mertua, mak kita pun. Kita buka aib bini darah mak kita. Lalu ke modal mak kita macam-macam pula. Dapat salah sikit dan sebagainya. Okay. Dia juga sebaliknya sebelah mertua. Aib biar-biar antara kita dengan isteri atau suami kita sahaja ya. Orang lain tidak. Kita simpan sekukuh-kukuhnya seperti mana pakaian menutup aib daripada tubuh kita. Okay. Baik. Masing-masing akan menjaga kemuliaan, kehormatan, memberikan kerehatan serta kebahagiaan kepada pasangan masing-masing. Apalagi kalau pasangan dah tua. Nah, kita pun tua juga dah. Umur 70, 80. Bini kita pun lebih kurang umur kita 3 tahun ya, mungkin muda. Gigi dah rongak. Nah, mata dah rabun. Telinga dah tak cik dengar tunggak sikit. Oi, hijau kuning katanya. Mereka kita buka aibnya depan kawan. Bini ku di rumah dunia. Tuhan ada babu. Dulu sih dia babu. Baru dia babu. Baru dia lupa ingat, lupa lapik. Yang kau nyebutnya depan orang faham. Kau orang dapat menyelesaikan masalah kau. Siapa? Aib kau yang terbuka. Dia juga suami, isteri. Cerita, oh laki kami, siapa dia harap laki. Ya, jadi bahala di rumah. Duduk tak kursi. Duduk, angok-angok, tahu LC. Nak jadi berhala. Kan? Ada sih berlaku macam. Ada. Aib laki dibuka. Okey, aib laki dibuka. Padahal menjaga aib
pasangan masing-masing adalah wajib. Dan membukanya dosa besar. Dosa besar. Membuka aib ya dosa besar. Apa boleh buatnya? Masih ada pencen je. Aku nak dapat. Masih nunggu tu. Mundak malas. Aku jadi batung baralah di rumah. Okay. Cerita saya tu cerita. Ya, cerita yang reality berlaku. Banyak orang ngadu-ngadu saya cerita-cerita kedai. Macam mana cara nak nyelesai. Memanglah perkara yang berlaku dalam masyarakat. Tidak dapat kita nafikan. Baik, yang keempat. Tadi yang ketiga, keempat. Menjaga akhlak daripada runtuh dan rosak. Di antara sebab atau hikmah Allah nyuruh kita nikah ialah untuk menjaga akhlak moral kita daripada runtuh dan rosak. Apabila manusia dilarang daripada berkahwin, dia akan memenuhi keperluan nafsunya dengan cara haram. Ya kan ada nafsu manusia, tiba-tiba si nikah. Okey. Macam mana nak melempias nafsunya? Sudah pastilah melempias dengan cara haram. Okay? Sama ada dengan cara nyempun diri, nyempun aja, ataupun dengan orang lain. Semua orang mengetahui bahawa dengan jelas bahawa zina adalah perbuatan yang tidak berakhlak. Akhirnya berzina. Okay? Si berzina kemaluan. Mungkin berzina mata. Berzina penglihatan. Okay? Khayal. Melihat filem-filem yang lucah mungkin. Okay. Untuk membangkit nafsunya. Atau melakukan keseronokan dengan sendiri diri pun. Melempiaskan nafsunya. Maka itu adalah tidak berakhlak. Ia boleh merosak keharmonisian rumah tangga, mencabul kehormatan, menyebarkan wabak penyakit, serta menimbulkan tekanan jiwa dan perasaan. Jadi akibatnya, risikonya malahalahat. Kalau nisi, nikah. Okay. Kalau nisi, nikah. Kecuali lah orang ya, ni ada penyakit. Atau nyesi ada nafsu. Nyesi ada nafsu dengan lawan jenisnya. Okay. Awang macam ya, dibenarkan Islam untuk si nikah. Karena punya nikah juga. Yang akan sengsaranya bininya. Si disentuhnya lalu bininya. Kenapa? Masih ada nafsu. Dia mau nikah. Macam ya berdosanya nikah. Yang nikah ya berdosa. Kerana menyeksa batin bininya. Kalaunya si normal lah. Tapi kalau nya normal si nikah, nyeksa dirinya. Okay? Nyeksa dirinya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu, fankihuhu illa taf'alu. Takun fitnatun fil ardi wa fasad." Apabila orang yang kamu redai agama dan akhlaknya datang meminang kamu, apabila ada orang yang dah sesuai dengan kita, di segi agamanya bagus, di segi akhlaknya bagus, di segi rupa parasnya bagus. Hendaklah kamu mengahwini, kata Nabi. Hendaklah kamu kahwin dengannya. Apabila orang dah berjumpa dengan pasangan yang sesuai di segi agamanya, di segi akhlaknya, di segi kecantikannya. Memang kita suka jenis cantik macam ya. Ada orang kan si suka. Cantik kata kita, si cantik katanya. Kerana cantik tu relatif. Semua orang ni si akan sama. Cita rasanya si sama. Apabila kita dah nemu perempuan yang agamanya okey,
Akhlaknya okey, moralnya. Rupanya okey. Okay. Maka kata Nabi, hendaklah kamu mengahwinikannya. Nikahkannya. Sekiranya kamu tidak melakukannya, si mau mendam rasa aja, si mau nak nikah. Apa sebab si tahulah, si jelas. Nescaya akan timbul fitnah. Fitnah. Dan kerosakan di atas muka bumi. Orang akan memfitnah kita. Orang kalau nyayal si nikah. Mudah ada apa-apa kali nak. Macam ya. Orang jadi akan mengesyaki sesuatu. Okay, mungkin orang langgar sikit. Dan orang terus memfitnah kita. Dan yang kelima, menjaga kesempurnaan dan kesejahteraan keturunan manusia. Ya, yang kelima. Allah telah menentukan bahawa manusia hanya berasal dari kedua ibu bapa, lelaki dan perempuan. Kita tidak sedia maklum bahawa Islam mengharamkan lelaki dan perempuan hidup bersama, melainkan dengan ikatan perkahwinan yang syar'i, yang kerana Allah. Ini menunjukkan Islam memelihara kewujudan manusia melalui perkahwinan. Syarat perkahwinan saja memperbanyakkan umat manusia. Memperbanyakkan umat Nabi Muhammad. Sebab ya Nabi Muhammad sampai sebut saya tadi hadis. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang mau mengikut sunnahku, iaitu menikah, maka mereka bukan di kalangan umatku. Dah. Bahaya je. Sampai diaku oleh Nabi sebagai umat. Ini menunjukkan Islam memelihara kewujudan manusia melalui perkahwinan. Kiranya Islam mengharamkan perkahwinan, golongan manusia akan pupus. Coba gambarkan kalau semua manusia semua nikah. Apa akan terjadi? Akan berleluasalah anak-anak haram, anak-anak zina. Okay? Macam di Barat. Saya baru terkejut juga senang statistik di negeri Barat. Berapa hari senang dalam ya. Pada masyarakat Barat ya, banyak anak haram. Anak bukan hasil daripada perkahwinan. Hasil daripada macam-macam. Masyarakat banyak. Majoriti bukan anak hasil daripada perkahwinan yang sah di sisi agama tidak ada. Kebanyakannya adalah hasil daripada anak-anak luar nikah. Okay. Jadi dalam Tok Madah tadi, kiranya Islam mengharamkan perkahwinan, golongan manusia akan pupus. Manakala jika Islam mengharuskan perzinahan, katalah Islam membolehkan perzinahan. Seperti di negeri Barat, bebas. Berzina, nak apa, semua boleh. Manusia akan hidup di dalam kucar kacir, tenat dan penuh masalah. Macam tanah di Barat. Okay. Kebanyakannya adalah anak-anak haram. Okay. Anak hasil zina. Kenapa? Kerana adanya si ada zina si dilarang. LGBT kayaknya si melarang. Sama laki sama perempuan. Dedek laki buat. Itulah si melarang. Okay. Kehidupan jadi macam binatang. Macam ada pusat, ada kambing, ada sapi. Ini ada yang nikah. Ya okeylah binatang. Yang ada hukum. Tapi manusia, apa yang akan terjadi? Sekiranya, sampai nikah mak bapak pun boleh. Adik-beradik boleh nikah. Saya baca satu doa ya. Di adik perempuan ada seorang. Di adik lelaki ada 4. Jadi 4 orang tu nikah dengan adik. Sampai beranak banyak. Gila-gila lah.
Dia beradik nak 4 orang lelaki tadi. Tidur dengan adik perempuan. Allah. Sampai cemia sekali. Manusia kalau dibiar tanpa ada agama yang menjaga, jadi tidak binatang. Cuba kan enggak ada binatang, ada yang malu. Makanya Islam mewajibkan pernikahan. Seperti mana firman Allah, Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Maha mengasihi lagi Maha merahmati manusia. Kemudian hikmah yang keempat, meluaskan medan persaudaraan dan membina prinsip bekerja sama. Perkahwinan meluaskan daerah persaudaraan. Dengan kita nikah, keluarga kita makin ramai, makin besar. Keluarga belah bini kita pun jadi keluarga kita. Keluarga belah laki kita pun jadi keluarga kita. Maka keluarga kita jadi keluarga besar. Persaudaraan dalam Islam jadi persaudaraan yang hebat dan besar. Makin bertambah. Dua keluarga yang bersatu tadi. Persemandaan yang melahirkan satu ikatan baru, yaitu dan kasih dan sayang. Antara keluarga sebelah suami dan keluarga sebelah istri. Makin ramai. Dulu kita ada keluarga belah kita aja. Dengan kita nikah, keluarga belah pasangan kita pun dianggap keluarga kita. Keluarga kita pun dianggap keluarga. Keluarga yang jadi besar. Itu yang Islam mau. Supaya persaudaraan ukhuwah Islamiyah ya terjalin dalam keluarga. Jadilah hidup masyarakat kita, masyarakat Islam, masyarakat yang aman, damai dan bahagia. Karena semua keluarga. Daya keluarga, batu keluarga. Kedua-duanya merupakan keluarga. Perkahwinan juga akan melahirkan kerjasama di antara suami istri. Kerjasama antara suami istri dalam semua aspek lah. Dalam mengatur rumah tangga, kerjasama. Dalam mendidik anak, kerjasama. Dalam mencari duit, orang zaman kini itu kerjasama juga. Nah, orang dulu mungkin kurang. Orang kini itu, suami istri kerja, suami kerja. Jadi bekerja sama, memperoleh duit untuk kehidupan mereka masing-masing. Beli kereta sama kongsi. Mendidik anak sama kongsi. Membeli makanan sama. Saling bekerja sama. Hidup jadi harmoni. Okay? Hidup jadi harmoni. Kalau tujuan nikah tadi balik kepada asal. Kerana Allah. Mengisi kerana Allah sih, yang akan jadi problem dunia hari. Macam-macam je. Macam-macam je penyebab. Lagi nak sekecil-kecil sampai sebesar-besar penyebab. Untuk istana rumah tangga. Karena bukan diniatkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Isteri akan membantu suaminya di dalam urusannya. Makan minum misalnya. Suami isteri biasa ajalah di rumah. Dan sesuai dengan kelembutan. Dengan kebaikan isteri tadi. Suruh mula makan minum. Mau mula. Pakaian, dijaga, tempat tinggal. Sama-sama lah. Mendidik anak-anak. Serta menguruskan rumah tangga. Sama-sama. Suami pula akan membantu isteri memenuhi keperluan memberikan nafkah. Beri nafkah dengan isteri mempertahankannya. Dan memelihara kehormatannya. Macam mana tadilah. Aibnya jangan dibuka. Jaga aibnya apa-apa. Walau sejahit ni punya. Kalau kita masih suami isteri, jangan sekali-kali membongkar keaiban masing-masing.
tutupkan. Kecuali mudah bercerai. Bercerai pun sepatutnya si bagus juga. Okay. Kadang-kadang diada-adakan kesalahan. Okay. Tingkah dalam media sosial. Untuk supaya ada netizen simpati dan sebagainya. Islam adalah agama toleransi. Oleh itu Islam mensyariatkan perkahwinan untuk merealisasikan kesemua maslahat tersebut, iaitu toleransi, tolong menolong, saling timbang rasa, maksud toleransi. Okey, di antara suami isteri. Itulah 6 hikmah namige semua. Hikmah Allah SWT mewajibkan ke atas umatnya supaya berkahwin atau menikah. Okay. Habislah kita tajuk barunya hukum perkahwinan. Perkahwinan mempunyai hukum yang berubah-ubah berdasarkan keadaan individu itu sendiri. Berikut dijelaskan hukum-hukum perkahwinan. Ada banyak hukum perkahwinan tu. Hukum orang nikah ada banyak. Satunya sunat. Ini berlaku jika individu itu berhajat pada perkahwinan, dengan arti kata lain dia ingin berkahwin. Makanya dia anggap mengikut sunnah Rasulullah SAW. Memiliki kemampuan dari segi nafkah. Syaratnya. Mas kawin yang dapat bayar. Nafkah kehidupannya dan kehidupan isterinya selepas kahwin. Dan dia merasakan bahawa dia tidak akan terjerumus ke dalam perkara maksiat, zina, jika dia berkahwin. Maka lelaki macam dia, sunnah baginya untuk menikah. Sunnah. Dalam keadaan ini, perkahwinan adalah sunnah. Kerana perkahwinan itu dapat melahirkan generasi, menjaga keturunan, dan membantu untuk mendatangkan maslahat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami muda, kami berada bersama-sama Nabi SAW. Dan kami tidak mempunyai apa-apa harta. Baginda berkata kepada kami, wahai para pemuda, kata Nabi, jika kamu mampu, hendaklah kamu berkahwin. Sungguhnya perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, kerana berpuasa itu adalah pendinding baginya. Benar si mampu, puasa. Setiap hari puasa. Tahan. Puasa setiap hari. Ya, ajak dapat. Kena unduk nafsu puasa. Puasa zaman Nabi dulu lah. Puasa zaman kita kini. Makanan mewah nak. Berbuka pula ditadaknya indah. Kemai banyak makan. Dah ajak sahur makan. Buka pula ya Allah. Penuh meja. Puasa jemiah boleh sih jaga nafsu. Masa saya siapa? Makin kuat. Dia ada nafsu ni. Bulan puasa. Kak tarawih. Makan lagi. Mau puasa kena zaman Nabi dulu kali. Benar-benar dapat menahan nafsu kita daripada bergejolak. Nafsu seks kita. Benar yang dimakan kita benda-benda yang banyak protein, banyak segala macam. Yang memberi kekuatan dalaman kepada kita. Minuman kita dan sebagainya. Okay. Apakah benar puasa yang dapat jaga? Benar. Kalau puasa yang mengikut puasa Islam. Syariah. Kalau saya ikut puasa Islam, saya rasa saya cepat. Malah nafsunya makin gejolak. Makin kuat. Karena makan banyak juga. Kada lapar saya hari ini. Lu kunyap-kunyap. Cari sungkirnya kunyap-kunyap sampai tarawih. Lepas tarawih kalau kunyap-kunyap lagi. Berapa kunyap-kunyap sampai pukul berapa. Makan. Masuk dia makanan dalam perut. Seperti mana puasa di zaman
Rasulullah dan para sahabat dulu. Makan sekadarnya sahaja. Barulah puasa macam ya benar-benar dapat menahan, mengekang nafsu seks kita daripada bergejolak bagi orang yang si mau nikah. Okey. Kahwin dalam keadaan ini adalah lebih baik daripada menumpukan perhatian untuk beribadah dan hidup memuja. Kata je, aku nak ibadat aja, aku malas nak berbini. Nak puan madah, aku nak ibadat aja, aku malas nak berlaki. Aku nak semayang sampai 100 rakaat sehari. Puasa setiap hari. Baca Quran, berzikir, jialah sepanjang hidup sampai mati. Dapatkah? Dapatkah orang melakukan macam ni? Mungkin seminggu dapatlah. Lepas ya lejuk je. Kau tak nak ganti, si mak nak nikah. Tapi Nabi madah, kahwin dalam keadaan ini adalah lebih baik daripada menumpukan perhatian untuk beribadah dan hidup membujang. Jadi cara macam ni, walaupun dia kuat ibadat, kalah. Lebih baik lagi nikah daripada hidup membujang. Di atas asas inilah Rasulullah menunjukkan sabdanya kepada sekelompok sahabat menunjukkan baginda yang bernekat untuk tidak berkahwin kerana ingin menumpukan kepada ibadah. Anas radhiyallahu berkata, sungguhnya berapa orang sahabat Nabi bertanya isteri-isteri Nabi tentang amalan baginda yang tidak diketahui oleh yang orang ramai. Jadi para sahabat ramai-ramai datang agak bini Nabi. Nanya tentang Nabi. Setengah mereka berkata, aku tidak akan berkahwin dengan perempuan. Kata sahabat. Aku semua nikah. Yang lain berkata, aku tidak akan makan daging. Karena daging tak boleh menguatkan nafsu. Yang seorang lain ada, aku tidak akan tidur di atas hamparan. Semayang dia semalam-malam. Cuma tidur. Baginda mengucapkan pujian kepada Allah lalu bersabda, apakah halnya orang-orang berkata bagian-bagian? Nabi kenapa tidak bisin di luar nanti? Nabi nanya bininya. Ya lah sidak sahabat kita tu datang, seorang madah. Seorang madah aku siap akan nikah. Seorang madah aku siap akan tidur beribadat aja. Seorang lagi madah aku siap akan makan nyaman, makan daging. Karena akan menaikkan nafsu. Lalu bini Nabi jawab, mereka yang datang ke rumah kita ya Rasulullah. Apakah halnya orang-orang yang berkata bagian-bagian? Tetapi aku bersemayang dan tidur, kata Nabi. Aku, walaupun Nabi, aku semayang, aku tidur. Aku berpuasa, aku berbuka, aku mengahwini wanita. Aku nikah, kata Nabi. Bukan seorang nikah aku. Berapa bini Nabi? 13. Okey. Aku nikah. Saya ada aku ibadat sepanjang malam sampai ke siang saya ada. Saya ada aku puasa tiap hari saya ada. Aku puasa, aku buka. Aku puasa, aku buka. Allah. Maka siapa yang benci kepada sunnahku, atau hadis tadi, saya baca tadi. Man raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, iaitu meninggalkan kerana keengganan dan memahaminya dalam bentuk yang salah, semua nikah, maka dia bukanlah daripada kalangan umatku. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi Nabi si ngakunya sebagai umat. Okey, kalau tanpa alasan lah. Okey, alasan yang membolehnya si nikah. Namun di pola-pola alasan jadi alasan yang sebenarnya mungkin berpenyakit atau mungkin nafsunya si ada, mungkin si minat dengan perempuan, mungkin mungkin dapat dikecualikan. Tapi kalau selain daripada Nabi kata man raghiba an sunnati,
Siapa yang enggan mengikut sunnahku iaitu nikah, makanya bukan di kalangan umatku. Teruk je. Di akhirat kalau kita dia aku umat bah. Percuma ada ibadat-ibadat kita. Baik. Perempuan mempunyai hukum yang sama dengan lelaki. Perempuan sama juga. Menyesibuk nikah kena. Nak jaga mak bapak katanya. Ada seorang hamba Allah. Setiap orang datang minangnya, yang jawab, kami si mau nikah, nak jaga mak bapak. Itu tua. Kemudian matilah mak bapak itu. Dua-dua mati. Datang orang minangnya, jawapannya, kami dah tua. Ni, tak lama jaga mak bapak sampai tua dia. Umur jadi dekat 50. Okay. Apakah alasannya boleh diterima? Kita berlaki pun boleh jaga mak bapak. Kita bersuami pun boleh menjaga mak bapak. Kena sih boleh. Ya kewajipan kita juga. Lebih lagi kalau anak laki. Anak laki si gugur kewajipan. Anak puan gugur apabila dia dah berlaki. Yang lebih numpu suami daripada mak bapaknya. Dalam Islam lah. Kalau orang laki, kewajipannya masih banyak. Dapat jaga. Walaupun ada nikah. Bininya, anak-anaknya, mak bapaknya, adik-beradiknya perempuan nak si nikah. Ia wajib ke atas adik-beradik laki. Dalam Islam. Kalau orang puan, bila dia dah nikah, suaminya pertama. Kaya baru kedua ibu bapa. Okay. Suami tadi, ibu bapa. Adik-beradik perempuan yang janda ataupun yang belum nikah. Ia kewajipan atas saudara lelaki. Si melakukannya berdosa. Akan ditanya Allah di akhirat kelak. Okey. Baik, kemudian yang ke nombor 2. Sunat meninggalkannya, makruh dan melakukannya dikira khilaful aula. Hukum ini berlaku jika individu itu berhajat untuk berkahwin tetapi tidak mempunyai kemampuan dan nafkah. Yang ingin nak nikah, tapi tidak ada kemampuan. Tidak ada nafkah. Dalam keadaan ini, individu itu hendaklah beribadah dan berpuasa untuk menjaga kesucian dirinya. Punya macam ni bawanya boleh. Biarlah ibadat saja. Nahan diri. Ini kerana kesibukan beribadat dan berpuasa akan melupakannya dari memikirkan soal kawin serta mengurangkan keinginannya. Mudah-mudahan Allah akan mengurniakan kekayaan kepada dari limpahan punya. Dalil hukum ini ialah firman Allah, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkahwin, hendaklah menjaga kehormatan mereka sehingga Allah memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Tapi syaratnya, memang si ada apa katanya nyebutnya. Dia ada kemampuan untuk nikah. Sama ada di segi fizikalnya atau di segi materialnya. Disarankan ibadat je kau saja. Jadi Sami Buddha lah. Kita kadang-kadang Sami Buddha nak. Tidak Sami nak. Sami. Dan kan si nikah. Palak botak pakai kain oren. Nah. Apa boleh saja. Ibadat saja. Dalam kuil. Kalau ada orang Islam yang si mampu nikah dan si ada nafkah kena nikah, bolehnya menumpu ibadat saja. Silakanlah. Menyatakanlah.
nya berzikir, nya sembahyang sunat, sembahyang wajib, berpuasa. Jadi masanya dipenuh dengan beribadah. Silakan. Mendapat. Dapatkah? Nafsu bergejolak dalam. Macam ni. Makan seboleh banyak. Puasa selalu. Berbuka pun dengan 3 gig koma cukup lah makan nasi. Sok puasa lagi. Jadi badannya jadi lemah. Jadi si ada terfikir untuk seks. Dapatkah? Manusia nak jadi hidup macam tidak sami. Tidak padri Kristian lah. Jayuk ada. RC lah. Roman Catholic. Bikin itu banyak kes. Berzina sama nyempun. Tidak. Okay. Allahu Akbar. Artinya kita nak nentang kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah yang susah. Allah dah beri kita apa? Nafsu, akal. 2 gig. Ini kita nyekat akal tu supaya si berfikir, si dia dapat. Kemudian kita nak nyekat nafsu kita untuk berperanan. Susah. Dia dah si normal lagi. Apa yang Allah ciptakan kepada kita, pergunakan dengan cara yang terbaik. Kalau ada masalah, hadapilah dengan baik supaya satu masa mungkin masalah yang akan hilang. Dan yang ketiga, makruh. Orang makruh nikah apa? Hukum ini berlaku jika individu itu tidak berhajat untuk berkahwin. Hanya nang sedang fikir lalu nak nikah. Seperti dia tidak berkeinginan sama sekali ada disebabkan oleh faktor semula jadi. Sakit, yang mungkin sakit, mungkin nafsu seksnya lemah. Maka makruh punya nikah. Hukumnya. Pada masa yang sama dia juga tidak memiliki kemampuan untuk berkahwin. Ini kerana berlaku kerana perkahwinan menuntutnya sesuatu yang tidak mampu dilakukannya. Seperti menyediakan mas kahwin serta memberikan nafkah. Tidak ada duit. Oleh itu perkahwinan adalah makruh bagi orang macamnya. Makruhnya nikah. Jangan suruhnya nikah. Makruh. Kerana yang sengsara lah siapa? Bini sengsara. Kan kesian. Maka kalau kita ada anak jenis kedaya, jangan suruhnya nikah. Lebih baik kau sibuk nikah. Kau mengecewakan orang bini kau kelak. Dudi-dudi kelak. Kita larang. Kenanya si mampu. Yang keempat, afdal tidak berkahwin. Hukum ini berlaku jika individu itu mempunyai kemampuan tetapi tidak berhajat untuk berkahwin kerana tidak mempunyai keinginan. Duit ada, kerja bagus, gaji besar. Tapi si selera yang nangga lawan jenis. Okay. Maka macamnya lebih habis si nikah. Selera. Karena tidak mempunyai keinginan, pada masa yang sama dia sibuk beribadat atau menuntut ilmu misalnya. Belajar sampai ambil PhD umur dah 60. Lugago belajar. Maka afdalnya sibuk nikah. Okay, setakat aja dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.